أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya muallimal hikmah 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nusina wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dalam keadaan suasana cuaca pun agak mendung, sejuk. Alhamdulillah kita dapat meneruskan ibadah puasa di bulan Ramadan kita ni. Alhamdulillah kita pun sudah berada pada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Ya, begitulah ya, pantasnya masa itu berlalu. Ya, diam tak diam ya, kita sudah berada 10 yang terakhir. Sebab itu kita kena mengambil peluang ini dengan sebaik-baik mungkin, kerana kita tidak tahu ya, apakah pada tahun hadapan ini kita berpeluang ataupun bagaimana, kita tidak mengetahui ya. Sebab itulah kata pepatah, al-waqtu kas-sayf illam taqta' qata'a. Waktu itu ialah seperti pedang ya. Al-waqtu kas-sayf, waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu, kalau kamu tak potong dia, yaqta'uk, nescaya masa itu akan potong kamu. Jadi oleh kerana itulah saya mengingatkan diri saya dan kepada kita semua muslimin muslimat supaya kita ambil peluang di 10 hari terakhir Ramadan. Menyambung tentang tazkirah Ramadan, itulah masih lagi terkait dengan masalah taubat. Kita di dalam surah Al-Baqarah ada menyebutkan, dalam surah Al-Baqarah ayat 222 surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, sesungguhnya Allah mengasihi, ya, Allah taala menyukai dan Allah taala mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat. Jadi kalau orang yang belajar bahasa Arab, dia faham at-tawwabin
atas wazan, atas timbangan fa'al. Maknanya benda tu dilaku berulang-ulang kali, sentiasa dilakukan, bukan bertaubat tu sekali, 2 kali, 3 kali, tidak. Ya. Taubat itu dilakukan secara berulang-ulang, sentiasa dia bertaubat. Sebab tu Allah Ta'ala sebut sini, innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah kasih, Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala kasih dan sayang kepada orang yang banyak bertaubat. At-tawwab. Sebab tu sudah dalam hadis, sesungguhnya anak Adam tu inna benal Adam khatta'un, sesungguhnya anak Adam itu selalu buat salah. Khatta'un, sama kan? Al-khatta'un, makna kita ni, anak Adam seperti kita ni, sering dan selalu sangat kita ni buat salah. Dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa mulut kita, sama ada yang kita tak sengaja, malah yang banyaknya boleh jadi kita ni banyak sengaja kita buat. Kadang-kadang kita tahu benda itu salah, benda itu tidak boleh, agama melarang kita, tapi oleh kerana nafsu kita, Allahu Akbar, itu dia. Sebab tu kita kena beristighfar dan kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Adam itu banyak sangat buat salah, dan sebaik-baik orang yang buat salah ialah orang yang banyak bertaubat. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, kita mencintai Allah, ya, itu wajib. Selain daripada kita mengimani, wajib kita beriman kepada Allah, juga kita wajib mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mengasihi Allah. Itu yang biasa, yang itu kita faham. Tapi bila Allah Ta'ala sendiri yang menyukai kita dengan sebab-sebab tertentulah, seperti di dalam ayat ni, innallaha yuhibbut tawwabin, Allah kasih, Allah cinta, kasih kepada orang yang banyak bertaubat. Ini luar biasa. Kita mencintai Allah, itu mesti wajib, sekadar yang kita termampu untuk kita bertaubat pada Allah, untuk kita mencintai Allah. Tapi untuk kita dicintai Allah bukanlah suatu benda yang mudah juga. Sebagaimana tidak mudah juga kita nak mencintai Allah dengan cinta yang sebenar-benar, maka sukar juga sebenarnya untuk kita mendapatkan kita ni dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Bermula mereka yang bertaubat minadz-dzam, daripada dosa itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Seseorang yang bertaubat daripada dosanya itu adalah ia sama dengan orang yang tidak mempunyai dosa lagi. Ini pun kelebihan mereka yang bertaubat. Tapi dengan taubat itulah, dengan memenuhi syarat-syarat taubat, insya-Allah akan datang kita akan bicara tentang syarat-syarat taubat tu apa dia. Bila dia benar-benar dia dalam bertaubat, dalam taubat dia, maka dia seolah-olah macam dia tidak ada buat dosa. Sebab tu disebut dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, disebut dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, apa disebut? Fi'lut taibi fi arba'ati asya', keadaan ataupun mungkin kita boleh kata tanda orang itu bertaubat, apa dia? Kalau benarlah mereka itu bertaubat, seperti mana disebut dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Fi'lut taib, perbuatan, perangai, ataupun kita lihat keadaan orang yang bertaubat itu ada pada empat perkara. Yang pertama, an tahfazal lisana minal ghaiba wal kadhib wal laghwi. Itu yang pertama. Kalau benar engkau itu bertaubat, wahai orang yang bertaubat, hendaklah engkau menjaga lidah engkau, jaga lidah kita.
Jaga lidah daripada apa? Minal ghibah, daripada mengumpat. Itu tanda orang yang benar-benar bertaubat. Dia jaga lidah dia, jangan mengumpat. Ya. Wal kadhib, daripada berdusta. Wal lagwi, dan jaga lidah engkau daripada banyak berkata dengan perkataan yang sia-sia, yang tidak ada faedah. Itu alamat, itu antara lain tanda orang yang benar-benar bertaubat. Jaga lidah dia. Kalau sekarang ni muslimin dan muslimat, mungkin lidah tak bicara mana, tapi tangan kita ni yang menulis di Facebook, yang menulis di WhatsApp sebagainya, kita mengumpat, kita mencaci sebagainya, itu berhati-hati. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah tanda orang tu bertaubat, kelakuan, keadaan orang bertaubat itu ialah an tufariqa ashabas su, dalam engkau menjauhkan diri daripada teman-teman yang jahat. Ya, teman-teman yang tidak baik ini hendaklah kita jauhi. Ya, kerana sebab antara lain kenapa yang kita ni terdorong nak buat maksiat dosa apa dia? Kerana faktor kawan-kawan, pengaruh daripada kawan-kawan. Tambah-tambah kalau kawan kita itu kawan-kawan yang tidak baik. Sebab tu dalam satu potong hadis Nabi SAW menyatakan, al-mar'u ala dini khalilih. Ya, seseorang itu mengikut di atas agama saudara dia. Kalaulah agama teman kita tu, sahabat kita tu, agamanya kuat, pegangan agamanya, seorang yang menjaga agama ni, maka insya-Allah ya, kebaikan yang ada kepada teman kita tu mudah-mudahan akan terkesan bagi kita. Tapi kalau sebaliknya, ya, kalau pegangan agamanya tidak kuat, ya, penghayatan agamanya tidak longgar, maka dibimbangi kita juga akan takut terpengaruh dengan keadaan yang tidak baik yang ada pada teman-teman atau rakan-rakan itu. Jadi kalau orang yang benar dia bertaubat, disebut dalam kitab ini ialah an tufariqa ashabas su, adalah kamu mengasing, menjauhkan diri kamu daripada bersahabat dengan orang-orang yang jahat. Takut apa? Takut kita kembali semula melakukan maksiat yang sama ataupun maksiat yang lain. Takut bimbang itu. Maklumlah, bila dah bercampur gaul dengan kawan-kawan yang tidak baik ini, takkan kita nak tunjuk warak baik pula. Ya, jadi takut kita tak boleh nak kawal diri kita, akhirnya menyebabkan kita takut melakukan maksiat yang sama, wal iyad billah. Kecuali ini sebagai tambahan, kalau kita nak bergaul dengan orang yang tidak baik dengan niat untuk kita dakwah, ya silakan. Itu tak ada masalah. Ya, kita dah bertaubat, ya, kita dah, ya, alhamdulillah dah kembali kepada Allah, Allah Taala berhidayah, dan kita kesian melihat kepada teman-teman rakan-rakan kita yang masih lagi tidak sedar, yang masih lagi tak bertaubat, ya silakan. Kita datangi mereka dengan penuh kasih sayang, kita nak paut hati mereka supaya kembali kepada Allah, maka itu bagus. Baik. Yang ketiga, fi'lut taib, perbuatan, tingkah laku orang yang bertaubat, sunnah taubat apa dia? Yang ketiga, iaitulah idza dzukira dzam tastahi minallah. Kalau orang tu benar-benar bertaubat dengan taubat nasuha, bila dia teringat, bila dia terkenangkan dosa yang dia pernah lakukan sebelum daripada ini, tak kira lah dosa berzina ke, dosa minum arak ke, dosa berjudi dan seumpamanya, bila dia terkenangkan dosa itu, tastahi minallah, datang di hatinya satu perasaan yang malu kepada Allah. Oh, malu, ya Allah. Ya, kalau boleh dia nak buang sejauh-jauhnya ingatan itu, ingatan terhadap maksud yang dia pernah lakukan, dia nak buang, hilangkan terus. Dia rasa malu kepada Allah. Seolah-olahnya dia nak kata pada dirinya, hei diriku, engkau tak malukah? Tak malukah engkau kepada Tuhan engkau, kepada Allah Ta'ala? Itu yang ketiga. Jadi, kalau orang itu benar dia dalam bertaubat dia, bila dia terkenangkan dosa yang pernah dia buat, dia akan datang satu perasaan malu dengan Allah. Ya Allah, malunya aku padamu ya Rabb. Dan yang ketiga, yang keempat, jadi 4 tadi, yang keempat,
tanda orang itu benar bertaubat ialah tasta'iddu lil maut, engkau membuat persiapan untuk kematian engkau. Ya, engkau membuat persiapan, persiapan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab tu disebut dalam satu hadis, innan nura idza dakhala al-qalb ya yansharihu infasaha wan syaraha. Saya tengok matan hadis tu yang tepat, tapi sebutnya apabila nur cahaya masuk dalam hati seseorang. Tuan-tuan kalau baca dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada kitab disebut hadis ini, innan nura idza dakhala al-qalba insharaha wan fasaha. Apabila cahaya, ya, kata ulama, nur itu ialah nurul ihsan. Cahaya ihsan itu benar-benar masuk ke dalam hati seseorang hamba, maka insyaraha wan fasaha, hatinya akan jadi lapang, jadi tenang setenang-tenang. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah alamat tanda seseorang itu dapat nur ya Rasulullah? Ya, adakah di sana tanda-tanda yang bahawa seseorang itu hatinya telah dimasuki oleh nur cahaya ini? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, pertamanya lah, yang pertamanya iaitulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, at-tajafi an daril ghurur. Ini tanda yang pertama orang dapat hidayah, dapat nur. Ya, orang yang dapat cahaya, bukan semata-mata nur iman, nur Islam, tapi dapat nur ihsan, cahaya ihsan, cahaya ihsan. Ya, iaitulah pertamanya lah at-tajafi an daril ghurur. Dia sudah mulai renggang daripada kehidupan dunia yang banyak menipu daya. Ini tanda orang yang dapat cahaya nur ilahi, cahaya Allah Ta'ala, cahaya yang dinisbahkan kepada Allah, cahaya ihsan. Yang pertama ialah at-tajafi an daril ghurur. Ya, dia renggang. At-tajafi, kan biasa kita dengar dalam surah sejarah kan, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Tatajafa, renggang, meninggal, menjauhkan. Jadi at-tajafi an daril ghurur, pertama ialah dia mulai renggang, ya, menjauhkan dirinya daripada dunia yang banyak menipu daya. Yang kedua ialah al-inabatu ila daril khulud. Ini yang kedua, tanda orang dapat cahaya nur ilahi ni, nur yang disebut pada Allah Ta'ala, cahaya ilahi, nur ihsan. Yang tandanya yang kedua ialah al-inabah ila daril khulud, hatinya sentiasa nak kembali kepada dunia yang kekal abadi. Ya, hatinya selalu memikirkan, ya Allah, bagaimana masa depanku, ketika matiku bagaimana ya Allah, ketika aku dalam azab barzakh kubur besok bagaimana ya Allah, ketika aku di padang mahsyar besok bagaimana ya Allah, ketika aku, bagaimana penghujung perjalanan hidupku ya Allah, sama ada syurga atau neraka ya Allah. Ini ya, al-inabah ila daril khuld, hatinya kuat nak kembali kepada negeri yang kekal abadi. Sebab itulah kampung hakikat, kampung asal kita adalah negeri akhirat. Dan yang ketiga, tanda mereka yang mendapat nur ihsan, yang dikatakan innan nura idza dakhala al-qalba tadi itu, iaitulah al-isti'dad lil mauti qabla nuzulil maut. Yang juga inilah tanda orang yang benar-benar bertaubat, iaitulah membuat persiapan untuk mati sebelum datangnya kematian. Jadi itulah, ya, muslimin dan muslimat, saya ulang balik, tanda orang dapat hidayah, dapat nur tadi. Pertama, dia renggang dengan dunia, mulai renggang dengan dunia yang banyak menipu daya. Yang kedua, hati kuat nak kembali kepada Allah, ke negeri akhirat yang kekal abadi. Dan yang ketiganya, membuat persiapan untuk balik kepada Allah, untuk membuat persiapan untuk mati sebelum datangnya mati. Baik, balik kepada tajuk asal kita tadi, saya sebut kelakuan, perbuatan, keadaan orang yang bertaubat tu ada 4. Kalau orang tu bertaubat, pertama, dia jaga lidahnya daripada dosa-dosa besar. Ya.
Harta benda yang sia-sia pun dijaga. Yang kedua, dia menjauhi teman-teman rakan-rakan yang jahat. Yang ketiga tadi, dia bila terkenangkan balik dosa yang dia pernah buat, dia rasa malu dengan Allah. Dan yang keempat, ialah dia buat persiapan untuk mati. Baik. Disebut dalam kitab Hilyatul Awliya bahawasanya apabila orang yang bertaubat ini ada 4 ciri ini, 4 sifat ini, barulah yu'tihullah arba'ata asya', barulah Allah Ta'ala akan kurniakan kepada dia 4 perkara. Ya, bila dia memenuhi, bila dia ada 4 sifat tadi itu, maka barulah layak Allah Ta'ala bagi dia 4 perkara. Allah Ta'ala kurniakan dia 4 perkara pula. Apa dia? Yang pertama, yuhibbuhullah, Allah Ta'ala akan sayang dan kasih kepada dia, sebagaimana ayat yang mula-mula saya baca tadi, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Barulah layak kita dicintai, dikasihi Allah bila ada 4 sifat tadi. Pertama. Yang keduanya, iaitulah yakhruju minadz-dzambi kullihi ka'annahu lam yuzni. Dia akan keluar daripada dosa itu tadi seolah-olah dia tak pernah buat dosa itu. Sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi, at-taibu minadz-dzamb kaman la dzambalah. Orang yang benar-benar bertaubat daripada dosa itu seolah-olah dia tu tak ada dosa. 2. Yang ketiga yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, apa dia yang Allah Ta'ala kurniakan? Yahfazuhu minasyaitan la yakunu lahu ali sabilun. Allah Ta'ala akan pelihara orang yang benar-benar bertaubat tadi itu daripada syaitan. Ya, tidak ada syaitan, ruang untuk syaitan untuk cuba nak, ya, untuk menarik dia, ya, kepada melakukan dosa dan maksiat. Allah Ta'ala pelihara dia sebab kerana dia benar dalam bertaubatnya pada Allah. Dan yang terakhir yang Allah Ta'ala beri kepada dia, yu'amminuhu minan nar. Allah Ta'ala, insya-Allah, Allah Ta'ala akan mengamankan orang yang benar-benar bertaubat dengan ciri-ciri taubat tadi itu, maka Allah Ta'ala akan amankan dia daripada azab api neraka. Jadi itulah muslimin dan muslimat yang saya kasihi, yang saya cintai, yang saya hormati. Mudah-mudahan, ya, kita dapat mengambil ingatan, ya, dengan apa yang telah saya sampaikan tadi. Tolonglah sama-sama kita, saya sendiri, kita sama-sama kita rebutlah sebaik-baik mungkin 10 malam yang terakhir ini dengan kita memperbanyakkan beristighfar, bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, antara lain yang kita boleh baca seperti mana yang saya baca awal-awal tadi, asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Banyak-banyakkan kita bertaubat, banyak-banyakkan kita beristighfar. Mudah-mudahan insya-Allah kita tidak keluar daripada Ramadan ini kecuali Allah mengampunkan dosa-dosa kita ini, ya Allah. Ya, kecuali Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, insya-Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni علما نافعا ووافقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي taubatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniakan kepada kami, ya Allah, hakikat ikhlas yang sebenar-benarnya, ya Allah, dalam setiap niat kami, dalam setiap ucapan perkataan kami, dalam setiap tindakan amalan ibadah kami, hanya semata-mata mengharapkan keredaan daripada Engkau jua, ya Allah, tidak ada yang lainnya, ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau tinggalkan kami semua dalam keadaan yang jahil, ya Allah.
kecuali Engkau ajarlah kami ya Allah. Jangan Engkau biar dan tinggalkan kami semua dalam keadaan yang sesat ya Allah, kecuali Engkau berilah petunjuk hidayah kepada kami ya Allah. Bimbing dan pimpinlah kami dan hati kami ini kepada Engkau ya Allah. Dan seterusnya ya Allah, jangan Engkau biar dan tinggalkan kami semua ya Allah dalam keadaan yang berdosa ya Allah, kecuali Engkau ampunilah dosa-dosa kami ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika ya Allah. Kami pohon keredaan Engkau ya Allah, dan kami mohon syurga daripada Engkau ya Allah, dalam keadaan kami menyedari siapalah diri kami ini ya Allah, untuk masuk syurga-Mu ya Allah. Diri kami yang penuh dengan dosa dan maksiat dan kelalaian ini ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kami berlindung daripada kemurkaan Engkau ya Allah, dan daripada azab neraka yang amat pedih, yang dahsyat itu ya Allah. Tidak ada seorang manusia pun yang sanggup, yang boleh menanggung dan memikul azab yang sangat dahsyat itu ya Allah, ya Allah. Sedangkan kepanasan di dunia ini yang sedikit ini pun kami sudah tidak tahan ya Allah. Kami diuji dengan sedikit ujian pun kami sudah tidak boleh bersabar dan menanggungnya ya Allah. Ini kan pula azab pedih neraka amat dahsyat, tidak tertanggung oleh kami ya Allah. Maafkan kami, ampunkan dosa kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Dan tidak lupa juga ya Allah, kami sebagai anak mendedahkan kedua tapak tangan kami ke hadirat-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Kasihanilah ibu dan ayah kami ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kecil kami dahulu ya Allah. Kami sedari ya Allah, kami sebagai anak, kami tak mampu nak membalas jasa ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah, sepanjang ibu dan ayah membesar dan mendidik kami adik-beradik ya Allah, jika ada ibu dan ayah kami ada salah dan silap mereka ya Allah, Engkau maafkanlah mereka ya Allah. Engkau maafkanlah mereka ya Allah. Jangan Kau ambil kesalahan mereka itu ya Allah. Sekiranya ibu dan ayah kami sudah tidak ada bersama lagi dengan kami ya Allah, maka Engkau cucurilah ke atas ruh-ruh ibu dan ayah kami ya Allah, dengan cucuran rahmat kasih sayang-Mu yang amat luas ya Allah. Santuni dan layanilah ibu dan ayah kami ya Allah, dengan sebaik-baik santunan dan layanan ibu dan ayah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Barakallahu fikum.